Wanita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Jumaat yang penuh berkat, penuh rahmat. 2 September 2022 kembali bersama kami di Wanita Hari Ini bersama saya Fahrin Ahmad dan Fatin Hamimah. Ya, kami bersiaran untuk anda hari Jumaat ini kan. Kami tahu kan esok dah Sabtu, Ahad, cuti sekolah pun dah bermula. Ya. Tapi hari tu saya melihat awak masa hari kemerdekaan tu luar biasa. Saya penuh bersemangat Bukan saya bersiaran untuk Wanita Hari Ini. Hari tu merah. Hari ini kita biru, masih lagi kekal dengan baju Melayu, baju kebangsaan kita ni. Tapi seperti mana kata Fatin tadi, hujung minggu ini dah menjelang tiba. Saya pasti kemeriahan dan juga semangat kemerdekaan tu bersambung ke cuti sekolah ni, dan ramai dah mula merancang percutian ke mana-mana destinasi, tak kiralah dalam maupun luar negara. Sila pastikan kesihatan, dan kalau di jalan raya pastikan keselamatan anda. Ya, setuju sekali kan. Apa pun kita nak buat, keselamatan dan juga kesihatan itu kita titik beratkan. Dan Farin, kalau kita tahu kan kemerdekaan ataupun sambutan tempoh hari luar biasa kan, banyak yang viral juga. Okay, apa yang menarik perhatian awak? Saya pastinya lah Abang Bomba. Oh, Abang Bomba betul-betul laku dia Saya tengok, tapi ramai juga tertanya, dan kita bukanlah kata kita dah juga bertanya-tanya, tapi sememangnya mereka adalah ahli bomba yang sebenar. Betul. Oh, ada ni yang cakap mungkin Abang Jim pakai baju bomba. Abang Jim pakai bomba tidak. Tak, saya dan tak kalau rasa. kita tengok sebenarnya mereka pun perlu kuat, perlu cergas. Sebenarnya jadi bomba ni yang nak pegang hos air tu memang kena betul-betul kuat, Fatin. Nampak macam ada pengalaman. Kalau tak dah terlembung lah. Saya dulu mungkin ada cerita jadi abang bomba kan. Kalau tak saya mungkin atas lori. Mungkin. Itu semangat kita lah kan, sama-sama menyambut Hari Kebangsaan tempoh hari ke-65, dan ini yang mana hari ini kita nak kongsikan juga tidak ketinggalan mereka ini, di mana pelajar-pelajar di Sekolah Kebangsaan Ketengah Jaya Dungun, Farid. Mereka pun menunjukkan semangat Hari Kebangsaan mereka. Adik-adik yang istimewa daripada Sekolah Pendidikan Khas. Jadi mari kita sama-sama kongsi semangat mereka. Kita saksikan. Setiap kali tibanya sambutan Hari Kebangsaan, pastinya pelbagai aktiviti menarik direncanakan pihak sekolah. Murid berkeperluan pendidikan khas juga tidak ketinggalan dalam menzahirkan semangat patriotik mereka dengan menghasilkan baju yang bertemakan Bulan Kemerdekaan yang dianjurkan pihak Sekolah Kebangsaan Ketengah Jaya 2, Dungun, Terengganu. Aktiviti seumpama ini merupakan tahun pertama ianya dianjurkan buat mereka. Bukan sahaja bertujuan mengembangkan lagi seni bakat serta kemahiran murid istimewa di situ, malah ia juga dapat menyemai rasa semangat patriotik di kalangan para pelajar. Kelainan pada tahun ini adalah inilah yang kita fokuskan kepada murid-murid berkeperluan pendidikan khas, iaitu kita menghasilkan baju, melukis baju bercorakkan kemerdekaan. Tercetus idea sebab murid-murid ini nampak sangat berminat, dan ada cetus idea, why not kita teruskan kepada big idea yang lebih menarik lagi. Jadi cetusan idea itu terhasil, iaitu kita melukis baju berdasarkan kepada tema kemerdekaan. Selain itu, pihak sekolah juga turut menganjurkan pelbagai aktiviti lain seperti memperkenalkan permainan tradisional, melakukan aktiviti mewarnakan bendera serta menekap gambar secara beramai-ramai. Antara pelajar yang terbabit adalah terdiri daripada kategori murid yang mempunyai masalah pembelajaran, lembam, autism, sindrom Down dan mempunyai masalah fizikal. Penglibatan penuh sebenarnya 31 orang, tetapi orang kata murid ini terdiri pada pelbagai kategori. Jadi murid-murid yang berkeperluan rendah ni dia orang akan membantu dari segi penyediaan bahan-bahan. Kemudian yang kata murid yang berfungsian sederhana ini mereka akan buat aktiviti menekak gambar. Kemudian murid yang berfungsian tinggi ini mereka akan membuat aktiviti mengecat, mewarna apa semualah. Jadi melibatkan semua murid, tapi fungsi yang berlainan mengikut orang kata kemahiran masing-masing. Bagi Sharifah, program ini juga sedikit sebanyak dapat membantu murid-murid istimewa di situ untuk mempelajari dengan lebih mendalam tentang maksud serta sejarah kemerdekaan. Melalui aktiviti ini mereka akan tahu ini contohnya tempat bersejarah, ini cara bagaimana kita nak menerapkan nilai-nilai kemerdekaan. Jadi berdasarkan daripada itulah kita dengan bimbingan guru dapat menyemarakkan semangat kemerdekaan itu sebenarnya. Secara tak langsung cikgu-cikgu akan bercerita kepada murid-murid berdasarkan gambar, dan di situlah orang kata kita dapat menyemai semangat kemerdekaan itu dalam kalangan murid. Walaupun mereka murid berkeperluan pendidikan khas, tapi mereka juga perlu kita orang kata semaikan, tanamkan jati diri itu sebenarnya.
Biarpun mempunyai kekurangan dalam proses pembelajaran, namun jika diberi peluang, pasti aktiviti seperti ini dapat mencungkil bakat yang ada, terutamanya dalam bidang seni. Justeru, ia pasti dapat menyemarakkan lagi semangat patriotik di kalangan kanak-kanak. Semangat adik-adik kita tu yang mana apa orang kata menghasilkan karya-karya Hari Kebangsaan. Pelbagai cara. Hari. Bulan Betul. kemerdekaan ni sebulan sehingga ke 16 September sehingga Hari Malaysia ni. Jadi terus pamerkan semangat anda di mana-mana juga anda berada. Betul. Okey, itu berkenaan dengan semangat yang kita bawakan. Tetapi hari ini kita nak bawakan juga berkenaan dengan program yang kata menjadi perhatian ramai juga setiap hari Ahad ni. Saya sebut terus, terpaling juara. Ya. Hari ini kita nak bawakan dua pesertanya iaitu Akmal dan juga Akish bersama kita di Wanita Hari ini. Waalaikumsalam. Apa khabar kedua-dua? Janji ke Wan Hijau? Tak ada janji. Jom berlawan lah. Dia nak jadi yang terpaling juara tu. Okey. Baik, kalau kita tengok ini dah masuk minggu ketiga cabaran minggu ke minggu dan kita rasakan dah ramai juga peminat dan anda dah mula menarik perhatian dengan kaptennya Naim Daniel dan kaptennya Hakim Ahmad kan. Jadi untuk minggu ketiga ni, jadi macam mana persediaan Akmal sendiri? Macam saya, alhamdulillah lah, saya dengan kapten saya iaitu Naim Daniel, kita orang buat well prepare. Dan kita orang bincang untuk minggu ni kita orang bawa lagu Taman Rashidah Utama. Lagu Wing. Okay, sebab lagu ni pun orang cakap dah lama tak keluar kan. Sebab saya pun buat research tengok dah lama tak keluar. Dan insyaAllah untuk minggu ni saya akan bawa new version yang fresh punya arrangement. Ini menarik ni. Okey. Akish pula macam mana? Kalau melihat kepada persembahan-persembahan sebelum ini kan, ada juga yang kata Akish kadang-kadang kata ambil cara artis sebenar. Itu strategi ke apa? Macam itu orang kata macam Stacey, saya nak dengar. Minggu ni pula macam apa komen Akish sendiri lah tentang tu? Komen Akish sebenarnya Akish try untuk bawa cara sendiri macam lagu Sumpah Ain Abdul tu. Akish try ubah ikut cara sendiri sebab ikut vocal range Akish. Dan sebenarnya Akish rasa Akish tak nak macam tiru penyanyi sebenar tu tau. So this week Akish buat kelainan. Lagu Tak Tercapai Akalmu. Boleh tengok version yang lain. Okey, persediaan macam mana pula? Kalau ikutkan setiap minggu ada tema-temanya kan? Macam mana? Akmal boleh kongsikan? Minggu ni kita orang disajikan dengan tema cinta. So persediaan saya macam saya cakap tadi, saya dengan Naim akan bawa keluar satu arrangement yang mungkin orang tak pernah dengar lagi. Taman Rashidah Utama ni bunyi dia macam ni. Genre dia macam ni. So kita orang beranikan diri dan kita orang harap rakyat Malaysia yang tengok terpaling juara ni boleh terima dengan idea kita orang ni. Satu lagi sebenarnya kan yang menarik perhatian kita bila kita kongsikan apabila macam anda berdua diberi peluang untuk bertanding, beraksi bersama dengan penyanyi lama. Apa perasaan ni? Ini ramai nak tahu. Ada masa nervous tak? Kan? Nervous mesti ada. Dorang label dah besar, dorang punya nama dah besar. So kita orang ni kena work more hard. Betul. Untuk nampakkan kita orang ni di dalam pertandingan tu. Supaya tak nak macam macam tenggelam je budak ni kan. Tak nak macam tu kan. So kita orang kena macam kena kerja keras lagi kan. Kena bagi lebih daripada otai-otai ni punya hasil kerja diorang. Okey, tapi macam Akmal sebelum ni basker kan. So mungkin teknik dan juga persediaan diri tu dah ada dah kat situ. Tak adalah nervous sangat. InsyaAllah. Tapi basking lain. Betul. Ini di atas pentas. Scene basking tu kita entertain orang macam cabaran dia lah lain. Dibandingkan kalau kita bertanding, dia macam basking kita boleh buat suka hati kita kan. Sebab orang tak ada nilai benda tu kan. Macam ni duduk depan ada juri semua kan. Orang macam kalau kita buat mistake mesti kena punya. Betul. Akish, kita nak cakap pasal juri pula. Juri macam mana Akish? Okey tak dengan Akish dan dengan semua lah? Juri sebenarnya memang okey. Tapi dia memang agak tegas lah kan sebab dia nak improve kita punya vokal apa semua. Dia nak benda yang terbaik daripada kita. Betul. So, tapi Akish takut jugalah sebab yang kita orang yang junior dapat juri Datuk Hatan. So kita orang takut juga. Tapi kita ambil semua komen-komen juri itu untuk jadi kata pengajaran untuk next week, untuk jadi improve lagi next week. Okey, maksudnya pendekatan yang diambil tu untuk kebaikan lah kan. Tak ada macam kata sentap ke macam sedap ke. Betul. Jangan tak boleh. Okey. Baik, berbaki masa ni juga kita nak minta Akmal dan juga Akish sampai kepada penonton wanita ini untuk memastikan mereka menonton terpaling juara khususnya minggu ini dengan tema cinta dan pastikan mereka mengundi. Okey, kita mulakan dengan Akish. Okey, kepada semua
semua yang menonton, jangan lupa saksikan Terpaling Juara setiap hari Ahad bermula Ahad ini pada pukul 9 malam di TV3. Jangan lupa untuk vote Akish, Akmal dan semua peserta lain yang korang minat di www.extra.com/terpalingjuara. Akmal ada sikit. Mungkin ada tambah sikit lagi. Okey, kepada para penonton dekat luar sana, jangan lupa sebab kita orang ada dua a new version dengan otai. So korang kena tengok combination macam mana kita orang berentap. Sebab kita orang insya-Allah kita akan cuba bagi cabaran supaya korang dapat tengok satu kepuasan di dalam program tu. Dia sebenarnya kan program ni dia bertanding juga, tapi sebenarnya kita tak tengok variasi persembahan daripada orang lama dengan orang baru sebenarnya. Saya pun akan kata tonton esok lah. Tonton esok ya. Awak pergi studio kalau okey. Terima kasih kedua-duanya Akmal dan juga Akish. Tapi sebelum tu kita nak tanya juga pada Akmal dengan Akish. Hari ni topik kita memang menarik tau. Reality dan fantasi. Jadi kan awak ni dah berada di hadapan kamera, dah jadi seorang selebriti, macam mana awak nak bezakan kehidupan awak yang sebenar, yang realitinya dan kehidupan fantasi awak yang sedang macam okey, kita mula dengan Akish dulu. Macam mana nak bezakan? Sebenarnya Akish try untuk jadi sama je macam reality dalam ni dengan yang ni. So orang pun akan rasa macam bila jumpa betul-betul depan-depan korang tak ada rasa macam bezanya lainnya. Lainnya. So itu Akish try untuk biasakan jadi reality. Kalau nanti dah let's say lah kalau dah berumah tangga, pasangan awak suka yang reality ke fantasi? Yang reality lah. Fantasi kalau reality insya-Allah lah kita boleh terima dia orang seadanya kan. So benda tu tak adalah kita nampak macam lain ni. Tapi kadang-kadang orang sekarang ni terbau-bau media sosial. Lepas tu orang tengok drama tu. Bestnya kalau pasangan suami isteri kita macam tu, live kita macam tu. Nak drama Farin Ahmad. Okey, tapi itu sedikit pembuka topik kita pada ini. Terima kasih pada Akish dan juga Akmal kerana menjawab sedikit soalan mengenai realiti dan fantasi. Jadi itu di sebenarnya hari ini hikayat perkahwinan, realiti atau fantasi. Kalau anda ada mungkin pendapat anda berkenaan dengan topik kita hari ini, kongsikan dengan kami. Kami pun nak dengar juga, nak tahu juga antara realiti dan juga fantasi mana menjadi pilihan anda. Dan kerana bukannya apa, mungkin ada seronoknya dan ada juga bahayanya kalau kita terlalu berfantasi. Kerana kita membabitkan expectation, jangkaan. Bila tak dapat, kita sedih, kita kecewa. Setuju? Okey. Pastikan anda terus bersama kami. Jangan ke mana-mana, kita berehat seketika. Realiti ke fantasi? Terpaling Wanita hari ini. Wanita hari ini. Lepaskanlah I. No, lepaskan I. No, you lepaskan I. I dah tak nak hidup dengan you lah. Nak sangat perempuan ni? Lepaskanlah I! Sudah! Sudah! Cukup! Cukup apa? Apa yang cukup? You think I'm done? After all I've done for you? This is not even half of what I've been feeling. Cerita tu sedih gila sayang. I betul-betul sedih. I respect Umi Nazira tau sayang. Cerita tu I pun menangis gelu-gelu. I sedih tau. I cakap dengan you pun sebab tau sayang. Kita dah mula-mula memanglah dia terima. Memanglah benda dia terima. Benda apa cerita apa ni? Yang kahwin dua pasal tak ada anak tu. Tapi I baru betul lah kat laki. Laki memang suami ni kalau kata hang dah bini hang dah izin hang kahwin isteri nombor satu, tetap nombor satu. Lepas dia buat apa sampai you marah tak boleh ni? Nombor dua. Tak boleh. Dia pergi mana beli hadiah surprise. Apa? Ajak bini kedua bersiapa? Apa dan you kata bini dia izin. Biasalah. Memanglah mula-mula izin. Tapi lama-lama hati siapa yang sakit? Kata you jangan tengok drama. Tengok drama you duk maki I pula dah. Bukan baro itu. Baro kesen tu kat dia. Dia TV apa? Main habis komplain? Habis dah lah cerita dia. Episod last dia undur diri. You tengok sampai bini pertama undur diri tak sayang. You tengok sedih macam mana. Teruk dia perangai you. You kata I teruk pula. You dah marah I pasal drama pasal apa? Bukan I cerita kat you. Cerita lah juga I pula kena kahwin dua sama tiga. Hang ni pasal apa? Tak tahu lah. Nak imo-imo tengok drama pun nak imo ke? Weh, luar biasa dia punya
kemarahan dia. Itu kita nak cakap tu berkenaan dengan fantasi dan juga realiti kehidupan yang dibawa-bawa tu, Farid. Tapi macam itu terbawa-bawa ke dalam suami jadi mangsa. Tapi mungkinlah itu antara perkongsian yang kita nak mulakan pada hari ini sebenarnya apabila dalam kehidupan kita bukan saja mengenai drama, tetapi dalam media sosial, apa yang kita perhatikan di sekeliling kita kadang-kadang menjadikan kita seseorang yang mengharapkan, yang ada satu expectation yang tinggi sehingga menjejaskan kehidupan realiti sebenar kita, Fatin. Mungkin ada yang menjadi mangsa jugalah. Sebab apa? Kadang-kadang isteri mengharapkan suami jadi macam dalam drama. Suami kurang lah kot. Saya boleh berkata yang kurang lah. Kami selalu menerima isteri seadanya. Mungkin sebab suami dalam drama tu. Okey, dan itulah sebenarnya kita nak bawakan hari ini topik kita realiti dan juga fantasi dalam hikayat perkahwinan hari ini. Ramai tetamu kita di studio hari ini, Farid. Cukup meriah. Mungkin kita mulakan yang paling hampir sekali dengan kita, sahabat kita. Ida Moen, apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah. Sihat Alhamdulillah. Jangan tanya lain. Okey, yang ini pasangan ni, silakan Fatin. Ini yang tadi tu tak payah kenalkan. Tadi penonton dah nampak dah, tapi kita sekali lagi lah kan, kita bersama dengan Aniza Omar dan juga pasangannya, suaminya itu Faiz Muhammad Ali. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Baik ah. Hampa kelais kau? Gaduh kau? Kalau gaduh tak boleh omong apa. Baik, dan bersama kita di ujung sana sentiasa segak bergaya bersama kita pada ni Cik Fazli Yusof. Terima kasih Cik Fazli terus bersama dengan kita. Terima kasih, jemput perbincangan yang menarik nampaknya nanti. Pastinya meriah Cik Fazli. Okey. Sebab Kak Cik Fazli dah cakap yang terbaik, kita mulakan dengan dia. Okey, Cik Fazli, kita cakap tentang realiti dan fantasi. Macam saya kata, bila fantasi ini dia ada macam satu jangkaan, satu expectation dalam kehidupan dan juga dalam perkahwinan. Jadi bagaimana kita nak membezakan dan bagaimana kita nak pastikan perkara ini tak menjadi satu yang memudaratkan? Menarik sekali. Dalam kehidupan kita ada dua realiti. Satu realiti yang real, satu lagi realiti yang logical. Okey. Realiti yang ada dalam fikiran kita ataupun dalam istilah NLP dipanggil sebagai map, internal map. Internal map ialah macam mana kita mentafsirkan realiti di luar sana. Contohnya, pernah tak kita memandu ke tempat yang biasa kita pergi, selepas 3 tahun kita ulang-alik kat situ, rupa-rupanya ada satu jalan lain kat belakang. Yang rupanya lagi dekat. Pernah tak macam tu kan? Ada jalan lain rupanya. Maksudnya dalam realiti kita itu jalan yang terbaik tu, tapi dalam realiti yang real ada satu jalan yang lain berbeza. Jadi kita respon terhadap realiti yang real ataupun realiti yang logical, kita respon kepada realiti yang logical, iaitu macam mana kita melihat dunia. Okey. Dan kita bukan respon kepada real, kita respon kepada apa yang logical dalam realiti fikiran kita. So kalau kita telah mentafsirkan dunia dengan realiti yang berbeza dan kita respon terhadap realiti kita, kalau realiti itu tepat, maka kita mudah happy, kita mudah bahagia, kita mudah gembira. Tapi kalau realiti itu berbeza, yang kita sebut sebagai unrealistic fantasy, itu fantasi yang tidak realistik, kita ada kemungkinan untuk kecewa dan lebih rasa sedih lah. Ini selalu berlaku dalam masyarakat kita. Itu yang Aniza kecewa sangat tu. Sebenarnya kan, apa yang Cik Fazli kongsikan betul. Saya pun boleh relate dengan diri sendiri juga. Macam Aniza, terbawa-bawa sebenarnya melihat kepada, kita lebih kepada menyelami perasaan wanita dalam drama tu lah kan. Macam mana? Boleh kongsikan? Kami memang tak boleh. Kalau tengok drama ni betul-betul terbawa-bawa lah. Yang jadi mangsa dia lah sebab dia ada sebelah, dia suka kacau Memang dia kena. Faiz okey? Okey. Alhamdulillah okey. Dah immune orang kata? Kalau kita tengok drama ni, saya diam selalu takut apa. Dia toleh mesti kalah kat saya. Laki jadi mangsa. Standby lah. Standby lah. Jangan tengok drama, aku jadi mangsa. Tukar channel ni. Tak boleh macam tu lah kat rumah. Tapi selalunya bila kenapa kita nak tahu juga kan, kita sebagai pelakon kita nak tahu juga apa yang terlalu membuatkan seorang penonton tu macam terbau-bau, begitu rasa macam mendalami sangatlah. Adakah memang Aniza rasa kehidupan sebenar sepatutnya macam ni? Tak ada lah. Kadang kita macam cerita tu kalau terbawa-bawa tu macam drama tu macam menjadilah untuk kami. Kalau kami sampai cerita kat luar tu kira drama tu memang menjadi. Sampailah sampai untuk penonton tau. Saya memang tak boleh kalau kata suami-suami ni curang ni macam cerita tu. Kalau walaupun ada isteri nombor 2 ke apa kan, tak boleh sikit. Tapi Faiz jenis okey. Macam dia kena serang macam dia okey, dia boleh terima. Tapi kan Faizah, bila dia timbul dalam keadaan macam ni, kita sebagai suami, kita kena mesti mewaraskan isteri kita balik. Kita mesti merealistikkan isteri kita balik. Betul tak? Betul. Apabila dia kata begini sekian. Selalu apa yang seorang suami lakukan untuk memastikan sentiasa dalam keadaan realistik?
Selalunya lepas buat video tu dia tak bagi post. Jangan post lah. Aku cakap macam ni memang tak mau lah dia kata tu. Saya dipujuk dalam sikit-sikit je sayang. Ajak dia keluar jalan apa. Dia ni kuat makan sikit bang. Belanja makan jadi kan. Senang jaga. Senang je. Saya senang tak beli barang apa pun. Nak makan? Jom kita pergi makan. Okey. Itu berkenaan. Betul. Itu kita dah dengar Faiz dengan Niza. Kita nak tanya Ida Muin juga. Sebagai seorang Ida Muin, dia dalam kadang-kadang dalam drama, kadang-kadang di luar sebagai penonton. Bagaimana sebenarnya realiti dan juga fantasi? Kadang-kadang kalau kata kalau kita pelakon, kita tengok cerita orang lain, kadang-kadang terbawa juga. Kan? Terbawa juga macam. Tapi sebab kita pelakon, kita tahu benda tu satu benda yang di-create. Dia create benda tu tahu. So kita tak adalah terlampau emosi sangat. Tak adalah terikut sangat. Ini kalau kata tiba-tiba dia berwrestling laki bini, kau sakit hati kau wrestling laki kau macam mana? Kan? Macam tu. Tapi macam penerimaan Ida sendiri, Cik Ida sendiri, bila di dalam cerita tu kadang-kadang selalunya kan bila orang tengok dia membayangkan macam orang tu kalau kata ni loving gila kat dalam, romantik gila kan. Yang kita pun yang ini kan tiba-tiba bini komen tag pula. Terus. Kenapa tag nama laki. Kenapa sayang tak buat macam ni? Aduh. Bukan Cik Ida. Ada. Betul. Tag kenapa dah bergaduh dekat wall pula. Macam tu. Tapi kita tak boleh macam tulah. Sebab benda tu adalah orang kata adalah fantasi di dalam cerita. Tapi dia beria. Kenapa dalam cerita ni macam ni? Kenapa laki aku tak buat aku macam ni? Kenapa tak romantik macam ni? Banyak betul persoalan dia. Dia macam patukan kadang-kadang jadi konten pula. Dia try hard untuk tunjuk kasih sayang tu kat situ kan. Kenapa dia orang cuba buat benda ni? Dia nak tunjuk apa? Macam tu. Tapi macam kita yang pelakon, kita faham. Sebab kita, yelah mungkin macam kita yang pernah berkahwin ni, pernah mengalami keadaan yang baik buruk kan, pernah lalu. So kita dah rasa benda tu macam, alah ni wayang semua. Dah boleh tahu. Tak, dia macam ni. Dia ada bila orang tengok tu macamnya, ya gaduh kan kat luar betul-betul macam gini. Kadang-kadang kita berlakon, kita baca skrip pun. Tak ada. Ni benda ni bukan ni. Gaduh dengan skrip. Dah boleh tapis lah mana rating fantasi. Gaduh dengan skrip. Aku tak macam ni. Kan ada korang betul-betul macam gini kan? Tak ada. Tipu. Ni fitnah skrip ni. Gitu. Skrip jadi masa. Saya kira untuk kita dah bertanya kepada semua, dah jelas dah bagaimana realiti dan fantasi ini menjadi satu isu sebenarnya kan. Okey, kita berbalik kepada Cik Fazli. Bila wujud cakap macam ni, macam tadi Ida kata, dia tag suami dia, kenapa suami aku tak macam ni, kenapa kehidupan kita tak macam ni. Jadi kita berbalik nak menguruskan expectation dan juga kekecewaan apabila benda yang kita diharapkan itu tak menjadi. Memang betul, ada satu kajian Vanier Sullivan tahun 2017, baru lagi kajian ni dia buat terhadap 296 yang adult di sana, umur 20-an lebih kurang begitu. Didapati ada banyaklah tentang expectation dalam relationship. Ada beberapa conclusion, tetapi conclusion yang menarik adalah expectation, dia panggil unmet expectation, iaitu jangkaan ataupun permintaan ataupun fantasi yang tidak ditunaikan akan dikata very damaging to the relationship, sangat berbahaya untuk relationship perhubungan. Dan ia lebih berbahaya jikalau kita punya ideal expectation ataupun apa yang kita nak yang ideal tersebut dan kita percaya pada benda tersebut dan kita percaya ada alternatif lain. Maka itu sangat bahaya. Kalau kita kata ada idea tapi kita pasrah, itu cerita lain. Rentok dan pasrah cerita lain kan. Ataupun kita cuba menguruskannya, itu cerita lain. Tapi kalau kita percaya ada alternatif lain, maka ia boleh menyebabkan suatu perhubungan tersebut tidak berpanjangan lah. Dan ini perlu diuruskan dengan baik. Bagi saya, apa kita kena ingat adalah kita kena tahu bahawa Tuhan jadikan kehidupan ni satu ujian. Fantasi tu ada kat syurga, kena ingat macam tu kan. Dia umpama kehidupan dunia ni hanya petunjuk sikit apa yang ada kat syurga. Dan Allah tak berikan semua kat sini. Allah berikan sedikit nikmatnya, kemudian ada yang diujinya. Betul? Untuk mengetahui macam mana kita sabar menghadapinya. Allah kata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yaftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sesungguhnya Allah berkata, adakah kamu menyangka kami membiarkan kamu berkata kami beriman tanpa diuji? Sesungguhnya kami
telah menguji orang sebelum kamu dan kami mengetahui yang mana sabar, yang mana bercakap benar, yang mana yang menipu. Jadi perkahwinan merupakan satu tanda kebesaran Allah. Ia juga adalah satu wadah ujian Allah kepada kita. Jadi apa-apa yang kita hadapi, bagi saya, yes, boleh kita ada expectation dalam perkahwinan. Ada juga kajian menunjukkan high expectation kalau diuruskan baik, ia baik untuk perkahwinan. Tetapi kalau ia tak diuruskan baik, bercampur dengan unrealistic fantasy, maka itu yang kita kena uruskan diri kita terlebih dahulu sebelum kita kecewa dengan orang di luar sana. Macam mana yang Kak Umar tengok, saya nak macam Fariz Ahmad tu, mana boleh? Tak boleh. Ada. Tak boleh. Okey, kejap lagi kita nak tanya Cik Fazli, macam mana pula kita nak menguruskan untuk kita sampai ke expectation kita tu. Okey, tapi sebelum tu kita nak dengarkan juga apa kata orang ramai berkenaan dengan topik kita hari ini, fantasi ke realiti? Dalam perkahwinan ni memanglah seseorang tu impikan kebahagiaan, percintaan yang romantik dan sebagainya. Tapi bagi Diana, perkahwinan ni adalah satu benda yang kita gamble. Kita tak boleh mengharap sesuatu yang betul-betul kita akan rasa kebahagiaan tu sampai bila-bila. Sebab bila kita rasakan benda tu, bila apa-apa terjadi, kita tak prepare. Jadi biarlah kita tahu satu perkahwinan ni adalah macam kita main game lah. Maksudnya apa yang akan jadi, apa yang terjadi itu adalah nasib. Dan kita tak boleh nak expect benda tu akan bahagia je sentiasa. Kena mengharungi bahtera perkahwinan tu dengan penuh kesabaran sebenarnya. Bagi saya, realiti ataupun fantasi dia ada digabung-gabungkan keduanya. Dia ada realitinya dan juga ada fantasinya. Sebab dalam perkahwinan ni tidaklah 100% seperti yang kita nakkan itu akan berlaku. Tetapi kita adalah, orang kata apa, pemain ataupun mereka yang berada dalam perkahwinan itu yang perlu membuatkan ia menjadi seperti mana yang kita nak. Realiti ataupun fantasi itu kita sendiri yang mengemudi. Realiti ataupun fantasi memanglah setiap orang ada impian perkahwinan masing-masing kan. Macam mana rumah tangga itu selepas berkahwin dan sebagainya. Aida juga bersetuju bahawa kita sendiri, pasangan suami isteri itu sendiri yang kena mencorak perhubungan dari rumah tangga untuk jadi realitikan atau merealisasikannya seperti fairy tale ataupun fantasi yang dia impikan lah. Itu dah Fatin, masing-masing punya pendapat masing-masing. Tapi saya percaya bagi kita yang sebenarnya yang berpijak di bumi nyata memilih untuk berada dalam realiti. Tapi ini juga cabaran kepada orang yang berkarier seperti Ida dan seperti mungkin seperti saya lah. Kalau kita tengok sebagai seorang selebriti, pelakon, hari-hari kita hidup dalam keadaan yang ada realiti kehidupan kita sebenarnya. Fantasi kita itu skrip drama. Macam mana Ida nak sentiasa memastikan ada perbezaan dan tak overlap lah satu-satu keadaan. Kadang-kadang orang berlakon sampai keluar pun nak berlakon, sampai dengan masyarakat pun nak berlakon. Tapi kalau ikut pendapat Dan, memang kadang-kadang pelakon ni yang terlampau mental tu dia terbawa-bawa apa yang dia lakonkan di set kan. Contohnya kalau macam kata antagonis ke ataupun kita garang dengan suami dalam cerita. Dekat rumah tiba-tiba jadi macam tu. Tu tidaklah. Macam Ida sendiri dah tak terbawa pun karakter tu. Cuma dah boleh bezakan. Cuma macam orang kata bila nampak dalam TV kadang-kadang setiap kali dah keluar orang akan cakap macam ni tau. Awak dekat dalam TV nampak macam sombong ya. Nampak macam awak ni garang, kayak awak garang walaupun kita ada cerita komedi kan. Tapi kat luar awak macam ni. Kat luar saya biasa je. Tak ada make up beria pun. Jalan pakai slipper je Lebih bebas. Biasa. Saya suka lagi dengan kehidupan yang biasa. Itu realiti. Realiti dia saya suka. Saya tak suka macam orang pandang saya. Walaupun kita terpaksa terima benda tu kan. Tapi saya cuba apply benda tu macam tak apalah Nino. Kadang kau senyum je lah. Kau anggap je lah kan. Anggap je lah macam yelah orang kena dia senyum. Kita tak boleh nak buat apa sebab itu memang kehidupan kita. Macam Cik Dah sendiri, Cik Dah anggap tak apa dekat dalam TV kejadian aku macam ni. Dekat luar biar orang dekat kita dengan biasa-biasa macam ni. Kat luar kita manusia biasa. Biasa. Kita makan nasi juga. Bukannya makan nasi tu cicang mas. Kan. Okey. Nak tanya kepada Faiz dan juga Niza sini. Kalau kita lihat pada konten-konten di TikTok kan. Hampa duk gaduh lah tak habis-habis. Tapi itu sebenarnya realiti ataupun itu lebih selesa ditunjukkan kepada apa orang kata tadi ambil gambar.
Ada yang gaduh juga. Kita tu bapak kita. Macam mana Faiz dengan Niza? Memang nak orang kata ketengahkan sebenarnya realitinya memang macam tu. Kalau bergaduh-gaduh lah, kalau sweet lah. Sebenarnya kami dua memang sweet. Dia seorang yang romantik. Kadang-kadang konten je. Konten drama je lah. Tapi kadang kalau saya tengok TV macam tu kan, kalau apa-apa scene romantik, nanti kali tengok saya macam ni. Dia jenis link sikit tau. Dia tak sama unik. Kalau saya pergi kerja kan, kalau buat status kan, ini kat siapa hang kat rumah tak mana cakap pun macam mana pun. Kenal nak apa dah? Seronok ni jadi saya ulumuk. Dia ni tadi macam ni, lah macam ni, mampu dah aku. Tapi Faiz okey lah. Memang dah biasa dah benda tu. Siapa yang selalu naik status? Saya selalu bos itu. Untung tau. Yang ni laki aku langsung tak ada nak naik tu. Saya tak ada. Tu saya nampak dia tengah dia cuba nak naik sekarang ni. Kadang-kadang kita tanya tau. Kalau kan selalu happy anniversary ke apa benda kan orang letak gambar betul tu? Ataupun happy birthday. Selamat ulang tahun isteriku ni. Laki aku tak ada buat benda tu. Awak tengah berfantasi ni. Awak dah fantasi. Kita test sikit je. Sesuai saya cakap tak ada. Jadi orang kata jangan macam bandingkan. Itu je apa yang kita dapat suami kita kena terima itu kemampuan dia, itu tahap kesayangan dia romantik daripada kita. Jadi kita beranggapan macam tu. Kadang-kadang tertanya juga, sayang, kenapa hari ni anniversary kita you tak ada pun letak. Tengok orang lain tu sibuk je letak ya. Kadang-kadang kita tanya tau. Kadang-kadang aku biol juga. Tapi benda tu benda yang baik tu nanti kita nak tanya senyum dia kat sana. Pada Cik Fazli. Tapi Niza sendiri macam tu tak Niza? Ada tak? Kami pun memang macam tu. Tapi kalau terlalu romantik, kita berimeh. Betul. Kalau sikit-sikit nak buat grup tak? Okey. Tapi saya percaya juga, hidup ni dia tak ada yang sempurna. Betul tak? Dia tak ada yang sempurna. Di mana kalau kita lihat pasangan seperti Niza dan Faiz pun, kalau kita tengok, ada yang nak pasangan macam mereka ni. Seronoknya dia orang dapat bergaduh-gaduh, bergurau-gurau. Dan ada. Tapi adakah anda juga bersetuju dengan keadaan sebegini kan, ada gaduh-gaduh, ada macam-macam, mengeratkan lagi perhubungan tu. Dia mengeratkan lagi silaturahim kami lah. Kalau kata kami diam je, saya senyap je tak syok. Dia ada sikit tu baru nampak rancak sikit. Tapi orang yang tengok pun rasa macam seronok lah. Orang banyak komen kan macam kami pun nak jadi campur kok, nak dapat isteri Encik Faiz kok. Kadang berkaitan tu kami nak orang Penang kok, kami jam kok. Habislah orang Penang dah. Saya balik gaduh ajak lagi gaduh. Dah lagi. Cik Fazli, kita dah mendengar pendapat mereka di luar sana. Dan bercampur-campur. Kita ada expectation, ada harapan dan ketidaksempurnaan dalam satu perkara tu, dan juga pengharapan tu. Jadi macam mana Cik Fazli boleh komen tentang ni? Saya rasa ini contoh yang real terhadap pengurusan expectation tau. Macam bergaduh dalam perkahwinan ni orang cuba elak. Tapi namanya ini pergaduhan terpimpin namanya ya. Kita dengar penonton pergaduhan terpimpin. Yang mana dia maksudnya gaduh-gaduh sayang gitu kan. Gaduh manja. Manja sudah menerima bahawa kita bukan menolak orangnya, tapi kita just bersedia untuk berbeza dalam keadaan yang terkawal begitu kan. Jadi cuma kalau kita tengok antara macam mana kita nak uruskan antara expectation dengan reality, I think kita boleh tengok, kita boleh gunakan akronim ABC lah. A adalah aware. Aware maksudnya kita kena aware bahawa kita ada expectation dan kita aware the realitinya yang kita dapat apa. Dan daripada situ kita tahu apa bezanya. Dan B adalah kita bincang. Kalau boleh kita cuba berbincang apa yang kita harapkan dalam situasi sebelum ini, contohnya kan, kalau boleh saya harapkan begini dan sebagainya. Mungkin dia tak terus dengar, tapi kita berikan information kepada dia supaya dia sebab perkahwinan proses pembelajaran, learning process. Kita jangan menjangka bahawa aku sebut sekali esok dia terus buat, betul. Betul. Esok terus bergaduh dalam kereta kan. Contohnya. Dan C adalah kalau tak dapat terus, kita cari. Maksudnya kita cari ruang untuk kita dapat maksudnya kegembiraan daripada situasi yang kita ada lah. Maksudnya pasangan kita macam tu stylenya. Kita carilah ruang untuk kita dapat kebahagiaan, keharmonian daripada apa yang kita dapat. Tapi kita kena ingat bahawa saya ingat dalam perkahwinan kita kena ingat apa-apa pun kesabaran sangat penting. Dan ada hadis Rasulullah SAW sebut, suami yang bersabar dengan tingkah laku isteri, dia akan dapat pahala seperti mana pahala Nabi Ayub menghadapi dugaan wabaknya. Dan seorang isteri yang bersabar dengan perangai suami, dia mendapat pahala seperti Asyah Muzahim. Siapa Asyah Muzahim? Siti Asyah, isteri kepada Firaun. Jadi
Rasulullah menjanjikan pahala yang begitu besar, ganjaran yang begitu besar kepada pasangan yang bersedia untuk bersabar dengan pasangannya. Okey. Baik, kalau ni dapat pahala. Dapat pahala. Sabar, Cik Dah. Tapi Cik gaduh sebab kata gaduh yang sabar. terpimpin. Gaduh yang terpimpin. Okey, Cik Fazil, saya nak tanya juga bagaimana sebenarnya kalau kita melihat kepada drama-drama atau apa sahaja yang kita rasa itu baik untuk pasangan, keluarga, tapi kita bukanlah expectation, tapi kita nampak itu adalah ke arah kebaikan. Kita nak jadikan idola. Itu fantasi ataupun kita nak cakap itu bagus. Maksudnya kita melihat satu standard. Kita melihat satu standard. Mungkin kita tak pernah terfikir sebelum ini, yang mana kita boleh jadikannya sebagai kayu ukur, yang kita sama-sama boleh buatlah, ya. Tapi kita tak boleh nak expect semuanya sempurna macam yang disebut tadi, Faiz sebut tadi. Dia macam kereta lah kan. Kita tak boleh nak menjangka bahawa satu kereta tu, kereta ada kereta yang selesa, ada kereta yang sport, ada kereta yang mungkin multi purpose, ada yang extra purpose kan, super utility. Dia tak boleh satu kereta berkumpul semua. Boleh masuk hutan, itulah untuk luxury, itulah untuk muat ramai 12 orang anak contohnya. Tak boleh satu kereta untuk semua benda. Jadi kalau kita dapat perkahwinan yang begitu, maksudnya kita terima itulah spesifikasi yang kita dapat dan kita berusaha dengan seperti yang Fatin sebut tadi, dengan idea-idea daripada perkahwinan di luar, kita gunakan itu untuk mengharmonikan lagi, mencantikkan lagi, menambahkan lagi seri dan keharuman dalam sesebuah perkahwinan. Tapi perlu realistik, bersabar dan dalam kemampuan kita sebenarnya. Terpimpin. Betul. Okey, baik. Sekejap, saya ada soalan daripada penonton kita. Soalan komen. Soalan komen dan juga soalan. Okey, Suhaida Ibrahim cakap, saya nak tanya Farin Ahmad. Tanya bila saya? berlakon dalam adegan suami yang romantik, isteri tak bandingkan ke Farin sebagai seorang suami yang sebenar? Ada gaduh tak antara fantasi dan juga realiti antara seorang pelakon dan juga suami? Kak Elina, pay attention. Saya punya strategi senang. Apa yang dia tengok kat TV itu fantasi. Kat rumah saya lagi romantik dengan cara saya tersendiri. Betul lah. Tapi itu antara tips dia. Pelakon memang kena macam tu. Apa yang kita berikan di rumah tu haruslah berbeza dan sebenarnya itu adalah diri kita. Betul Aida? Betul. Jadi supaya kita dipastikan tidak dibanding oleh pasangan sendiri. Jadi Kak Ina tak pernah bandingkan lah? Saya tak pernah. Alhamdulillah. Dia bahagia Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lain macam dia punya claim. Baik, Aniza dan juga Faiz, di penghujung perbincangan kita ni kan, kita nak beri nasihat juga yang kepada penonton. Bahagia melihat anda sebegini dan pasti ramai menjadi idola juga. Tapi kita nak pastikanlah apa juga yang kita tonton di luar. Tak kira apa yang kita gaduhkan, apa yang kita harapkan daripada pasangan, supaya ianya mengeratkan, bukannya menjarakkan kerana kita terlalu mengharapkan yang luar biasa. Faiz ke? Liza dulu. Silakan. Selalunya macam inilah, kami tengok apa drama pun ambil sebagai tauladan lah. Kita ikut, kita tak boleh macam tak ikut-ikut sangat. Betul. Selalu saya kata, Han jangan dia ikut sangat. Nanti aku yang kena, Han tak kena. Tapi selalu kat rumah dah terbiasa benda tu. Kalau dia tak boleh kan, awak sunyi ya. Kalau kata saya pula, kalau kata gaduh besar pun, dia kata, aku tak boleh tiap, baru hantar. Dia kata tu, sunyi rumah tak lagi. Selalu jadi macam tu. So, apa benda kami boleh lihat, kami ambil sebagai satu benda yang bagus untuk diri kami lah. Mengeratkan gaduh kadang ni, kalau tak gaduh pun sunyi je rumah. So bila gaduh ke apa pun, kami tengok apa pun, kami ambil sebagai tauladan lah untuk kami. Anak-anak okey ke? Tengok mak pak dia duduk tengkang. Okey, dia tahu lah. Dia tahu. Kami tahu, jiran-jiran pun tahu. Dia bising ni, mama lah. Mesti tengok drama. Okey, Aniza, sikit kita nak dengar suara Aniza. Aniza suka tengok drama-drama yang macam mana sebenarnya ni? Ikutlah kadang-kadang drama macam suami isteri. Farin. Dia tunjuk je. Pastikan tengok drama Farin Ahmad dan juga Ida Muin. Tengah tayang ni, tiga ni. Akhir sekali, Ida. Okey, silakan. Okey, ini apa ni? Ini ada pesanan akhir kepada penonton untuk memastikan rumah tangga mereka selamat, untuk memastikan mereka ni ada kehidupan realiti dan fantasi itu juga memberi satu impak positif. Okey, ambil yang apa yang anda lihat di kaca TV itu sebagai yang mana yang baik menjadi satu pengajaran, boleh diikut. Mana yang rasa over expectation tu, kita jangan too serious ambil benda tu untuk di-adapt dalam kehidupan kita. Betul? Jadi orang kata bersangka baik dengan apa yang Allah tentukan untuk kita yang jadi ni, dan terima seadanya pasangan kita. Betul. Cik Fazil mungkin seringkasnya di penghujung ni. Dunia ini adalah ladang akhirat. Dunia mazra'atul akhirah. Dunia ini ladang untuk kita tuai di sana, dan banyak-banyak ladang tu ada satu ladang namanya perkahwinan. Dan Rasul kata khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik dengan ahli keluarganya, dan aku orang yang paling baik dengan ahli keluargaku. Jadi
kita bercucuk tanam di dunia ini untuk kita rebut tuaiannya di akhirat nanti, insyaAllah. InsyaAllah. Sekali lagi kita ingin ucapkan terima kasih kepada tamu kita pada hari ini, Cik Fazli, pasangan yang sweet ni, Anizal dan juga Faiz dan juga Cik Da kita pada hari ini. Terima kasih semua. Okey, kita harapkan apa sahaja perkongsian walaupun kita gurau-gurau kan, tapi ada juga manfaat banyak sebenarnya. Saya kan? nak tambah sikit Fatin, bukan saja drama dan TV, kerana sekarang ni dunia digital, media sosial, apa yang kita lihat masyarakat tunjuk-tunjuk dan sebagainya, berhati-hati dalam menilai kerana kita adalah kita. Betul. Kadang-kadang ada dekat Faiz, tak ada dekat Fahrin. Fahrin ada dekat Faiz. Apa yang ada saya tu tak ada jambang macam tu. Kita reality berpijak pada bumi yang nyata. Baik, banyak lagi kita nak kongsikan, tapi sebelum tu kita nak rehat seketika. Selepas ini kita akan bersama dengan segmen tajaan. Ya, inilah realitinya wanita hari ini. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Hari ini. Terima kasih masih lagi kekal bersama kami di Wanita Hari ini. Dalam segmen tajaan ini saya berbesar hati kerana lama saya tak bersua dengan beliau. Kita nak bersama dengan Dato' Azri Muhammad Razi selaku pengasas V Asia Kosmetik dan juga Healthcare. Terima kasih Dato'. Sama-sama. Fatin sihat? Alhamdulillah. Sihat Dato' hari ini. Terima kasih Fatin. Okey, baik. Hari ini apa sebenarnya nak kita kongsikan dengan penonton hari Jumaat Dato'? Okay, terima kasih Fatin. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh penonton Wanita hari ini. Fatin saya percaya dan pasti semua orang kat luar sana nak kulit yang cantik, kulit yang gebu, kulit yang mulus. Realitinya Fatin, kita kena rajin. Kalau kita malas, sudah tentu kita akan nampak lagi tua daripada usia sebenar, dan jangan pula lepas ni kita banding-bandingkan, kenapa kulit Fatin lagi cantik daripada kulit saya? Fatin Dan kalau kita tengok kat kaca TV ini adalah minuman tambahan Advanced White, yang mana Advanced White ni dah lama di pasaran, lebih 10 tahun. Alhamdulillah di V Asia Fatin, saya setiap hari boleh katakan setiap minggu menerima maklumat yang sangat-sangat positif daripada pengguna Mereka yang dah gunakan, mereka dapat lihat perbezaan perubahan kulit makin cantik, kulit makin berseri Fatin. Dan kalau kat kaca TV kita tengok senario biasa yang berlaku di tempat kerja, kadang-kadang kerana kulit kita kusam kita nampak lagi tua pada usia sebenar, mata kita nampak lebam kita rasa kurang keyakinan diri. Tetapi Fatin, cara yang paling mudah untuk anda keluar dari permasalahan itu hanya dengan dapatkan Advanced White. Minum je Advanced White ni sebab apa? Ada formulasi pencerahan unggul. Bahan-bahan terbaik dalam Advanced White ni seperti astaxanthin yang mana astaxanthin ni Fatin manfaat dia bersamaan dengan 6,000 kali ganda vitamin C. 500 hingga 1,000 kali ganda vitamin E dan 800 kali ganda coenzyme CoQ10. Sebab tu kalau pengguna-pengguna mereka amalkan Advanced White ni, mereka dapat lihat kesan dan juga perubahan. Dan Fatin, selalunya kalau saya akan amalkan Advanced White ni waktu pagi ketika bangun tidur terus minum Dan hari ini juga Fatin saya nak kongsikan testimoni pengguna yang amalkan Advanced White. Yang ni dia kata, saya Syamsul berusia 52 tahun. Saya jenis susah nak percaya pada sesuatu produk. Mula-mula mencuba saja Advanced White ni. Tapi Alhamdulillah ramai sekarang tegur kulit saya nampak macam 40-an. Nampak jauh lebih awet muda Dan yang keduanya Fatin, suka sangat dengan Advanced White ni sebab kulit saya makin nampak remaja. Dahulu kulit saya banyak bintik hitam. Semenjak 2 menjak ni dah kurang sesangat. Fazlina daripada Shah Alam. Dan yang ketiganya Fatin, daripada Puan Zaitun, 64 tahun daripada Shah Alam, dia kata, bila dah berusia, dah menopause, saya alami kulit kering yang teruk, dia kata. Saya tak amalkan apa-apa petua, hanya minum Advanced White. Dahulu tumit kaki saya sangat teruk, merekah. Sekarang dengan penjagaan rapi dan minum Advanced White, Alhamdulillah dah licin. Ini antara maklumat pengguna yang amalkan Advanced White ni, mereka boleh keluar daripada permasalahan kulit. Kalau anda ada jerawat, jeragat, kulit kusam, kulit berminyak dan juga parut-parut dalam, lekuk-lekuk tu, saya kira kalau nak hilangkan kari halus juga, dapatkan Advanced White ni. Formulasi pencerahan unggul formulasi terbaik untuk kulit. Memang diformulasi oleh pakar pemakanan untuk penjagaan kulit semata-mata Fatin. Sebab tu kalau anda amalkan, anda dapat lihat perbezaan yang begitu ketara sekali. Harga RM40 sahaja Advanced White diformulasi oleh pakar pemakanan dan juga pakar nutrisi yang bertauliah untuk penjagaan dan kecantikan kulit. Sebab tu anda kena cuba, dapat membantu melambatkan juga kronologi penuaan. Dan seterusnya Fatin. Ya, silakan Dato'. Yang kedua saya bawa hari ini Cerah Gebu Body Bar. Sabun Cerah Gebu ni kalau kulit anda berkerak, berdaki kat bawah leher, kat ketiak dan sebagainya hitam Fatin saya juga nak buat demo kat tangan saya, nampak tak ni? Saya guna marker. Ini marker lagi gelap daripada contengan tu. Daki kita guna je sabun ni Fatin, sental dah boleh hilang. Nampak tak dalam masa singkat anda dapat lihat kulit saya dah bersih. Ini saya gunakan sabun Cerah Gebu Body Bar. Dalam ni ada ekstrak manggil dan juga herba yang sangat-sangat baik untuk kecantikan kulit anda. Guna je sental. Dan seterusnya Fatin, masa singkat Fatin saya hari ni bawa demonstrasi wanita yang cantik kat sebelah saya ni. Kalau tengok bibir dia gelap sekarang ni, kejap lagi dia pakai je 24 km lipstick ni, bibir dia akan jadi warna merah mengikut warna asal yang mana dalam lipstick ni ada ramuan seperti kolagen
minyak argan, vitamin E ya, sangat-sangat bagus. Warna bibir yang gelap dan kusam tu dia akan jadi warna merah semula jadi. Harga 24K Magic Lipstick ni, harga dia RM28 saja, sangat-sangat laris di toko jamu. Dan juga Fatin, boleh dibuat sebagai pemerah pipi. Nampak tak? Saya nak conteng kat pipi dia ni. Senang, satu je boleh guna. Sebelum ni pipi dia nampak macam kusam, nampak jatuh sikit. Sekarang dah jadi merah. Pemerah semula jadi. Jadi 24K Magic Lipstick ni harga RM28 sangat-sangat ya membantu anda untuk menyerikan wajah. Boleh ratakan guna tangan tak? Dan Fatin, sementara dia tengah ratakan pipi dia merah tu, saya juga ya hari ni bawakan ni dia Collagen Whitening Lotion. Ini lotion pencerahan badan dan juga kaki. Kalau kaki anda merekah, tangan berkedut ya, nak guna lotion ni sangat-sangat bagus Fatin. Ada ramuan collagen, ada ramuan glutathione. Kita ketahui ya, khasiat glutathione ini mencerahkan kulit badan, membantu mengurangkan garis halus ya, kedutan terutamanya dah berusia, kadang kaki kita merekah ya. Nak lembapkan, guna sahaja lotion ni, sapu sikit dah cukup. Dan saya juga nak buat demo kepada anda semua penonton. Kita sapu sikit dah cukup Fatin kat tangan. Dia akan jadi warna putih. Putih segera ya. Putih segera, immediate effect. Harga RM30. Ni dia perbezaan. Nampak tak? Kalau bahagian atas ni tangan saya lagi putih berbanding dengan bahagian bawah ni. Ini saya sapu pada tangan. Dan kalau anda ya ada masalah kulit kaki yang merekah ya, tumit kaki merekah, kulit berkedut, saya sangat cadangkan anda dapatkan Collagen Whitening Lotion V Asia ni, harga RM30 saja. Ingat, kalau ke kedai-kedai jamu Fatin, pastikan V Asia baru beli. Sebab apa? V Asia adalah peneraju, perintis dan juga pencetus produk herbal berkualiti pada harga yang mampu milik Fatin. Boleh beli secara online di Shopee, Lazada dan juga di Jombai Fatin. Dan hari ini anda yang nak konsultasi secara percuma, hubungi online kami 1-800-883-990. Saya ulang balik, 1-800-883-990 Fatin. Dan sebelah saya ni tengok, nampak tak pipi dia dah cantik Fatin, terletak disebabkan oleh penggunaan 24K Magic Lipstick kita. Adalah lipstick yang berkolagen juga, ada ramuan kolagen ya, tinggi dengan vitamin E dan juga minyak anggur ya, yang mana sangat-sangat baik untuk anda jadikan sebagai pemerah bibir dan juga boleh digunakan sebagai pemerah pipi secara semula jadi. Harga RM28 saja. Dan Fatin, saya ringkasnya ya, untuk dalaman. Kalau anda nak kulit yang gebu, putih, mulus, bersih ya, bebas bermasalah kulit, nak nampak awet muda, nak remajakan kulit, lelaki dan perempuan boleh amalkan. Ni dia Advanced White, harga RM40 untuk membersihkan kulit badan anda yang berdaki tu, kerak-kerak kat badan, kat hitam semua tu, celah-celah pelipat dan sebagainya. Siku Fatin, dapatkan cerah gebu body bar, harga RM22 sahaja. Kemudiannya kita ada Collagen Whitening Lotion. Collagen Whitening Lotion ni untuk rumusan pencerahan kulit ya, lotion pencerahan badan, harga RM30 dan juga 24K Magic Lipstick adalah lipstick berkolagen. Ingat, kalau ke kedai-kedai jamu, pastikan V Asia baru beli. Terima kasih Fatin. Dan hari ini juga, siapa yang follow Instagram kami, vasia.official, komen kat situ, saya nak produk V Asia secara percuma. Kita nak bagi 3 pengguna bertuah hari ini. Sempena? Saya nak produk V Asia secara percuma. Jadi, sempena kita juga buat jualan ya, sempena Sayangi Malaysia Sale. Potongan diskaun sehingga 70% boleh dapatkan di jombai.my ataupun Fatin dapatkan dengan segera ya di seluruh toko-toko jamu yang berhampiran, ataupun hubungi ya stokis-stokis yang tertera di kaca TV. Sebab apa? Stok kita adalah terhad sangat-sangat Fatin. Sebab apa? Jualan sangat-sangat menggalakkan. Itu dia. Baik. Lengkap pengisian dan juga perkongsian daripada Datuk Azri Muhammad Radzi selaku pengasas V Asia Kosmetik dan juga Healthcare berkenaan dengan produk-produk daripada V Asia. Terima kasih Datuk. Jumpa lagi Fatin. Jumpa lagi insya-Allah. Dan penonton, anda jangan ke mana-mana. Kita akan berehat seketika, kembali selepas ini. Wanita hari ini. Kita sering dibatasi. Realiti dan fantasi. Ingat tak lagu tu? Ingat nak sambung tapi macam tak cukup masa. Kita mesti membataskan juga. Betul. Kalau kita tahu, tak salah sebenarnya realiti juga fantasi. Betul. Tapi kita tahu macam mana batas-batas ataupun kita masih lagi kena berpijak pada bumi yang nyata dan juga melihat kepada kemampuan pasangan kita. Dalam kemeriahan gelak ketawa kita berbincang sebentar tadi untuk topik kita pagi ini, saya pasti banyak pengisian yang telah kita semua dapat, dan kita juga nak ucapkan terima kasih kepada anda yang beri komen-komen di dalam Facebook. Baik, secara realitinya juga saya nak tahu awak fit tak? Tergelak pula. Nampak macam pecah rahsia Okey, tak apa. Kalau saya tak fit, saya nak bagi tahu berkenaan dengan Fit for Action. Ini sebenarnya yang kita nanti-nantikan, yang mana pencarian pelakon versatile kini bermula. Jadi 12 peserta dengan satu impian berentak menyahut cabaran dalam program reality terbaru Fit for Action. Mulai 3 September setiap Sabtu 10 malam hanya di TV3. Jadi esoklah mudahnya. Saya tertanya bersama siapa? hostnya. Host dia luar biasa. Iaitu Farid Ahmad dan Hani Madu. Sendiri. Dan juga pasti ini satu yang unik yang juga berbeza bagi anda yang minat drama dan ingin melihat bagaimana sebenarnya perjalanan seorang pelakon bermula dari awal dengan ilmu dan juga bakat
inilah dia di hadapan maupun di sebalik tabir. Baik, itu mengenai Fit for Action dan ini mengenai hari esok yang saya pasti juga tak kurang meriah. Sangat meriahlah. Era 70-an kita akan bawakan. Apa beza 70-an dan 80-an? Kalau 70-an yang saya ingat yang lagu sikit. Staying Alive. Dan kita juga secara penyanyi-penyanyi hebat kita 70-an juga memang cukup menarik mengimbau kembali kenangan zaman tersebut. Ya, kalau anda nak nantikan pemakaian esok untuk era 70-an, Fahrin dan juga Fiza kena sama-sama saksikan Wanita Hari ini siaran esok 3 September. Dan semoga hari ini hari yang penuh berkat dan rahmat untuk kita semua. Jaga diri. Assalamualaikum. Selamat berhujung minggu. Bye-bye. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawan, ibu istri permaisuri.